Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Alhamdulillah, Ustazah dapat lagi bersama dengan anak-anak semua untuk kelas PDPR Tasawuf Islam pada hari ini. So anak-anak, hari ini kita nak belajar apa ya? Okey, Alhamdulillah kita dah pun berjaya menghabiskan pelajaran yang pertama. So hari ini insyaAllah kita akan belajar tajuk baru, pelajaran kedua, Akidah menurut Islam. So Ustazah hanya memilih satu subtopik sahaja untuk hari ini, 1.2.1, iaitu konsep akidah. Jadi apa yang akan kita belajar untuk konsep akidah ni anak-anak? So tajuknya tak banyak sangat untuk di bawah tajuk konsep akidah ini, iaitu pertama pastinya kita kena tahu dahulu maksud akidah. Apa yang dimaksudkan dengan akidah? Anak-anak pernah dengar perkataan akidah? Ya, pastinya kerana akidah ini pernah kita jumpa dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Ya, jadi akidah Ustazah pun dah pernah cakap dulu masa pelajaran yang pertama, akidah ini adalah seperti akar sebatang pokok. Yang paling penting, kalau tak ada akar, jadi tak menjadilah pokok tu. Jadi akidah maksudnya ialah keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan akli. So anak-anak, yang paling penting dekat maksud akidah ini adalah keyakinan yang teguh. Kita yakin tentang apa? Kita yakin yang paling utama kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Bila dah yakin Allah tu ada, kita kena yakinlah Allah yang ada itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Daripada mana kita tahu Allah itu ada? Dan daripada mana kita tahu Allah itu memiliki sifat yang sempurna? Kita tahu itu berdasarkan dalil. Dalil apa? Dalil nakli dan akli. Dalil nakli ialah berdasarkan wahyu dan dalil akli ialah berdasarkan pemikiran kita. Boleh anak-anak? Yang paling penting ialah keyakinan yang teguh. Di mana letaknya keyakinan yang teguh itu? Di hati. Jadi akidah itu, kalau mulut saja cakap beriman, percaya, yakin, tapi hatinya tak yakin, maka itu belum lagi keyakinan yang teguh atau dinamakan sebagai akidah. Ya, jadi akidah ini memang kena yakin sungguh-sungguh. Yakin, betul-betul yakin Allah itu ada. Dalam hati kita memang Allah tu ada. Allah tu sangat sempurna sifat dia. Tapi dapat daripada mana? Tahu daripada mana ni? Tahu daripada Al-Quran, tahu daripada hadis Nabi, tahu daripada pemikiran kita. Kita boleh memahati melalui panca indera yang Allah bagi pada kita. Baik, dan melalui akal yang Allah bagi pada kita yang pastinya. Baik anak-anak, seterusnya ialah konsep akidah. Konsep akidah ini maksudnya apa yang terkandung dalam akidah itu? Apa yang sepatutnya kita tahu tentang akidah itu? Jadi kalau kita sebut tiga perkara ini, dan memang kita tahu tiga perkara ini adalah terkandung dalam akidah. Pertama ialah ketuhanan, iaitu ilahiyah. Kedua, kenabian dan kerasulan atau nubuwah. Yang ketiga, perkara-perkara raib atau ghaibiyah. Jadi kesemua tiga perkara ini anak-anak memang memerlukan keyakinan yang teguh di hati kita, kerana kita tak nampak semua benda ni. Ya? Untuk kita ukur dengan panca indera kita, kita tak nampak perkara raib. Kita tak nampak Nabi Muhammad tu macam mana. Kita mungkin bukan berada pada zaman Nabi Muhammad. So kita memerlukan keyakinan yang teguh tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan kita juga tak pernah nampak Allah macam mana, tapi kita perlu yakin Allah itu ada. Jadi kita akan lihat satu persatu tentang konsep akidah ini anak-anak. Baik, jom kita perhatikan apa itu yang terkandung dalam ketuhanan dan serta kenabian dan kerasulan serta perkara-perkara ghaib. Baik, untuk ketuhanan anak-anak, ada 4 perkara yang perlu kita sama-sama fahami tentang ketuhanan. Jadi yang pertama ialah untuk kita faham konsep akidah yang pertama, ketuhanan ini, dan untuk kita lebih yakin tentang akidah, untuk kita memiliki keyakinan yang teguh ataupun akidah ini, kita kena belajar tentang ketuhanan. Kita kena faham betul-betul tentang ketuhanan yang merangkumi 4 perkara. Iaitu pertama, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kalau saya tanya, semua tahu nama Allah ada berapa? 99 nama. So kita kena tahu satu persatu tu anak-anak. Allah itu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sehinggalah seterusnya, satu persatu. Bukan kita tahu zikir saja. Zikir itu satu, bagus untuk kita zikir, tapi kita kena tahu dan faham. Kalau sebut Ar-Rahman, Ar-Rahman macam mana Allah tu? Ar-Rahim, Ar-Rahim macam mana Allah tu? Contoh saya ambil kalau Ar-Razak.
Ar-Razzaq tu apa? Allah Maha memberi rezeki, pemberi rezeki. Jadi untuk Maha pemberi rezeki ni anak-anak, kita kena fahamlah. Kita tak boleh, kalau kita faham betul-betul tentang Ar-Razzaq Allah ini, kita tak akan sanggup tunduk kepada makhluk semata-mata untuk mendapatkan rezeki. Walaupun dengan cara tunduk itu, kita terpaksa korbankan akidah kita. Jadi kita faham Allah yang memberi rezeki kepada kita. Dan Allah ini anak-anak, dia tak gunakan dalam Al-Quran sebagai Ar-Razik. Dia guna Ar-Razak. Kenapa? Ar-Razik itu pemberi rezeki untuk certain untuk satu-satu saja, sebahagian orang sahaja. Tetapi Ar-Razak ini, Allah gunakan perkataan Allah Maha memberi rezeki bukan kepada manusia saja, tapi kepada seluruh makhluk. Jadi kita sangat yakin kalau kita faham tentang Ar-Razak ini, kita yakin Allah lah yang memberi rezeki. Kalau dapat sekian inilah rezeki kita. Tak ada nak dengki-dengki dengan orang. Sebab apa? Sebab rezeki kita sekian-sekian. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kita faham itu. Yang kedua, Ustazah bawa nama Allah Ar-Raqib. Allah Maha mengawasi. So kalau kita faham Allah itu sebagai Maha mengawasi kita, Ar-Raqib, maka kita akan berhati-hati dari sudut kita punya dalaman dan juga fizikal luaran kita. Dalaman kita mesti selari dengan fizikal kita. Jangan tangan memberi tetapi hati tak redha dengan apa yang kita beri. Allah mengawasi bukan sahaja fizikal kita, tetapi luaran kita, tetapi dalaman kita, hati kita. Dan yang paling utama, Allah menilai hati kita. Jadi sebab itu, setiap ibadat kita, kalau kita tengok rukunnya ialah perlu niat. Niat tak ada orang tahu anak-anak. Kita sahaja tahu, antara kita dengan Allah. Jadi bila seseorang manusia tu tahu, seorang yang beriman itu tahu tentang Ar-Raqib Allah, maka dia akan jadi orang yang akan menjaga apa? Hatinya, dalamannya dengan luarannya supaya selari. Dan kita perlu yakin, kita perlu tahu juga nama yang paling agung di antara 99 nama Allah ni pastinya lebih banyak daripada itu. Tetapi apa yang terkandung dalam Wahyu adalah 99 nama. 99 nama tu pun kita tak sempat untuk mengkaji semuanya. Jadi ambil peluang dengan kita belajar ini, kita kaji insya-Allah satu persatu nama-nama Allah supaya menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So nama yang paling agung ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah zat Allah. Setiap mukallaf, setiap orang yang diberi tanggungjawab, berakal, baligh, perlu yakin Allah itu ada, Allah itu wujud. Tapi hakikat sebenar-benar zat Allah itu kita tak tahu. Tak dapat diketahui oleh manusia. Tapi tak bermakna perkara yang kita tak nampak itu tak ada. Contoh, dalaman kita ataupun jasad kita dengan roh kita. Jasad nampak, tetapi roh tak nampak. Tetapi bukan bermakna roh itu tidak ada. Roh tu ada dengan kita. Selagi kita tak dicabut nyawa oleh Allah, tak dicabut rohnya, tak berpisah roh daripada jasad, maka ada dengan kita. Kita boleh bercakap, kan? Kita boleh lagi menggerakkan tangan kita, kita boleh lagi beribadat kepada Allah. Maka itu bermakna bukan setakat fizikal atau jasad kita, tetapi sudah ada satu lagi roh. Walaupun satu lagi sebahagian daripada kita, iaitu roh. Jadi andai kata roh tu kita tak percaya, macam mana kan? Sebab tak mungkin jasad sahaja. Kalau jasad sahaja kita dah mati, macam tu, ya. Jadi begitu anak-anak, tak bermakna benda yang kita tak nampak itu tak ada. So kita kena yakin bahawa Allah itu ada. Cuma kita perlu tahulah yang kita memang tak dapat nak tahu sebenar-benarnya tentang hakikat zat Allah. Baik, seterusnya ialah yang ketiga di bawah ketuhanan adalah sifat-sifat Allah. Banyak sekali sifat Allah, terbatas jumlahnya, tapi yang wajib kita tahu ada 20. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20, dan satu sifat harus. Nanti anak-anak boleh buat satu tambahan dalam nota, apa itu 20 sifat wajib, apa itu 20 sifat mustahil, dan apa itu sifat harus. Jadi contoh sifat wajib pada Allah, Allah itu mengetahui, mesti mengetahui. Maksudnya dia mengetahui, dia tak macam manusia, dia tak sama dengan makhluk. Sifat Allah ni dia tak sama dengan makhluk. Macam kita bermula daripada tak tahu. Kita tahu tu bermulanya daripada tak tahu, tapi Allah tak macam tu. Itu contohlah sifat Allah. Jadi
Allah berkehendak juga. Contohnya kan, Allah berkehendak, iradah dia panggil. Jadi Allah berkehendak, Allah nak bagi panjang, Allah nak bagi pendek, kaya, miskin, itu adalah sifat Allah. Jadi kalau kita nak teliti perkara ini, huraiannya di lain masa pula, sebab dia terlalu panjang, ya. Yang keempat ialah perbuatan Allah. Perbuatan Allah termasuk di bawah konsep ketuhanan, ataupun dipanggil konsep akidah yang di bawah tajuk ketuhanan. Okay? Perbuatan Allah ini adalah setiap perlakuan yang dilakukan oleh Allah. Tapi perlakuan Allah itu penuh dengan kebijaksanaan dan keadilan yang berdasarkan kekuasaannya dan kehendaknya. Jadi dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, Allah buat perkara itu. Tapi Allah buat itu dengan kebijaksanaan dan juga keadilan. Dia tak sama dengan perbuatan makhluk yang kadang-kadang kita rasa dah bijak sangat dah, tapi ada berlaku ketidakadilan kepada orang lain contohnya. Maka perbuatan Allah ini pastinya apa yang kita terima, kita kena yakin bahawa semua perbuatan Allah kepada kita adalah dengan kebijaksanaan dan keadilannya, ya. Jadi begitu anak-anak, di bawah tajuk ketuhanan ada 4 perkara, iaitu apa dia? Nama-nama Allah, zat Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Baik, seterusnya ialah kenabian dan kerasulan atau nubuwah. Apa yang patut kita tahu tentang kenabian dan kerasulan? Nubuwah pertama ialah sifat-sifat wajib Rasul. Memang kita kena yakin bahawa Rasul dia ada 4 sifat wajib, iaitu staff, siddiq, tabligh, amanah dan fatanah. Rasul ini wajib bersifat benar. Dia tak akan bohong. Dia tak ada percakapan itu bohong, apa yang dia buat tu bohong, penipu, tak. Dia kena ada amanah. Dia tak akan khianat. Dia akan menyampaikan, dia akan sampaikan walau apa pun, apa saja wahyu, apa saja yang datang daripada Allah akan disampaikan kepada umatnya. Dan dia bukan orang yang bodoh, dia bukan orang yang bodoh, tapi dia bijaksana. Okay? Berlawanan dengan sifat wajib tadi, kita kena yakin Rasul ini dia tidak ada bohong. Dia bukan pembohong, dia tak percaya amanah, dia tak akan menyembunyikan sesuatu, dan dia tidak bodoh. Jadi itu kita kena yakin tentang kenabian dan kerasulan. Jadi bila kita faham tentang sifat wajib yang ada pada Rasul, sifat mustahil yang ada pada Rasul ini, kita akan yakin bahawa Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah itu memiliki sifat yang sangat sempurna dan jauh daripada sifat-sifat yang buruk. Itu sifat-sifat yang mustahil ada pada seorang Rasul. Baik, seterusnya ialah Rasul juga ada kitab, iaitu kandungan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul kepada umat-umat dia lah. Itu kalau Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata kuncinya ialah muntoho ikan ipin dalam zoo Melaka. Mung tu ialah Musa, toho tu untuk Taurat. Lepas tu muntoho ikan ipin. Ikan itu ialah Injil, ipin tu ialah Isa. Dalam zoo Daud kepada dapat Zabur, kemudian Melaka itu Melaka Muhammad mendapat Quran. Itu untuk cepat ingat siapa penerima kitab-kitab Allah itu, nama siapa rasul-rasul itu, ya, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, ya, itu penutup Nabi dan Rasul Nabi Muhammad, dan Al-Quran dipelihara sehingga hari kiamat. Okey. Kemudian tujuan perutusannya ialah untuk menyeru manusia mentauhid dan menyembah Allah. Nabi dan Rasul memang tujuan Allah bagi dia diutuskan tu adalah untuk menyeru manusia, untuk kenal Allah itu satu dan sembah hanya Allah. Lepas tu dia ajar macam mana cara beribadat yang betul, mengikut kehendak Allah. Dan yang ketiga, menunjukkan cara hidup yang benar dan lengkap. Jadi apa yang Nabi tunjukkan itu adalah cara hidup yang betul, tak perlu nak ditambah-tambah lagi. Apa yang Nabi bawa adalah ajaran yang lengkap yang patut kita buat dan ikuti untuk membawa kepada kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya ialah perkara-perkara ghaibiyah. Apa yang patut kita tahu tentang perkara-perkara ghaib? Baik, yang ketiga ialah perkara ghaibiyah. Apa yang dimaksudkan dengan perkara ghaibiyah? Perkara yang kita tak nampak, nak tengok tak boleh, tersembunyi, kan, daripada pandangan mata kasar kita ataupun dari segi semua panca indera kita tak dapat nak kesan. Contohnya malaikat kita tak dapat tengok, iblis, syaitan, jin, qada dan qadar takdir kita, ketentuan kita, alam barzah, hari kiamat, pada mahsyar, hisab, titian sirat,
syurga dan neraka sekarang kita tak dapat tengok lagi. So kita dapat tahu tu daripada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis yang sahih sahaja. Dan kita tahu tu daripada Al-Quran dan Sunnah tu kita yakin, kita kena percaya kewujudan perkara ghaib yang dikhabarkan oleh para Nabi dan Rasul. Nampak ada kaitan? Nampak tak ada kaitan dengan yang kedua tadi, kenabian dan kerasulan? Kan kita belajar kenabian dan kerasulan, kita perlu yakin Nabi dan Rasul tu sifatnya ialah staff tadi, sidik, tabligh, amanah, fatanah. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul itu adalah benar, maka kita kena percaya. Jadi macam tu anak-anak, manusia wajib percaya dan yakin, walaupun masih lagi tak nampak, hanya dengan cerita sahaja syurga macam mana, neraka macam mana gambarannya, tapi dalam hati kita tetap kena yakin. So nak yakin tu kita kena belajar anak-anak, kita kena mengkaji dan kita kena melihat macam mana Allah nak buktikan adanya hari kiamat. Dengan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan kena melihat fenomena alam. Jadi begitu anak-anak ya. Begitu anak-anak, itu tentang perkara ghaibiyah. Apa lagi yang kita nak belajar hari ini? Iaitu tentang glosari. Glosari ni lah tentang istilah lah. Ada apa beza di antara Rasul dan Nabi. Anak-anak nampak tak Nabi kat belakang tu ada I kat belakang kan? So I kat belakang tu untuk diri dia. Wahyu, lelaki pilihan Allah sama saja. Rasul pun lelaki pilihan Allah, Nabi pun lelaki pilihan Allah. Diberikan wahyu untuk dirinya, kepadanya saja Nabi ni, dan tak perlu disampaikan kepada orang lain. Tapi kalau Rasul, ada A dekat depan dan U kat tengah-tengah tu untuk ramai, untuk umatnya. So Rasul ni adalah lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada ramai orang. Jadi itu beza di antara Nabi dan Rasul. Boleh anak-anak? Itu anak-anak letak saja. Kalau perbezaan Nabi dan Rasul, tetap ada lelaki pilihan Allah. Dua-dua ada lelaki, tapi yang membezakan Nabi untuk dirinya, Rasul untuk disampaikan kepada, wahyu untuk dirinya, Nabi. Tak perlu sampai kepada orang lain, Nabi. Tapi kalau perlu disampaikan kepada orang lain, kepada ramai, kepada umatnya, maka itu adalah Rasul. Baik anak-anak, alhamdulillah selesai sudah kelas PDPR pada hari ini. Mudahan bermanfaat. Tajuk yang agak berat juga, tetapi insyaAllah kalau anak-anak faham, anak-anak boleh meneruskan tajuk yang selepas ini ya. Tapi insyaAllah lah, doa hak mana kang, buat mudah-mudah je lah ya. Jadi kalau tak faham boleh PM Ustazah, boleh tanya Ustazah ya. Boleh tanya di ruangan komen, ataupun boleh mesej Ustazah sahaja ya. Lepas ni kita akan jawab soalan latihan supaya Ustazah dapat menguji kefahaman anak-anak. Baik anak-anak, jumpa lagi untuk slide yang seterusnya, tapi video yang seterusnya. Okay, jaga diri. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.